setelah sedar kelebihan dan kelemahan, baru kita boleh pergi pada proses memperbaiki diri. Dia memperbaiki, improve ni, dia kena mula dengan muhasabah. Sebab tu proses dia dalam kehidupan kita, setiap kali sebelum tidur kita muhasabah. Muhasabah apa kekurangan kita hari ni yang kita boleh baiki besok. Dan kekurangan tu mesti bersifat agama lah, bersifat akhirat gitu. Tak kira bukan hanya solat, puasa tu saja, tapi termasuk kerja-kerja pejabat kita semua. Semua yang kita buat 24 jam tu, apa yang boleh kita baiki esok. Tapi kan proses untuk baiki ialah kena muhasabah dulu. Dan untuk mula menapak langkah untuk memperbaiki, itu kaedahnya mestilah dengan sedar diri. Sedar diri dulu. Jadi tadi awal kita sedar diri, itu yang saya pernah sebut sebelum ni. Sedar diri ni kadang-kadang kita selalu sinonimkan dengan sedar diri kata kita ni tak pandai, sedar diri kata kita ni tak comel, sedar diri kata kita ni tak reti. Sedar diri selalu sinonim dengan yang kita ni negatif. Tapi seorang mukmin, dia sedar diri dalam posisi positif dan negatif. Maksudnya sedar kelemahan pun sedar, kelebihan pun sedar. Dan itu orang beriman. Baik, sedar kelebihan untuk akhirnya kita melakukan satu kebaikan dengan kelebihan kita ada. Mustahil ada manusia yang tak ada kelebihan. Kalau sampai kita rasa kita tak ada kelebihan apa-apa, maknanya kita tak sedar diri. Tak sedar diri bukan sifat orang beriman. Orang beriman sedar diri. Kan? Baik. Memperbaiki diri, setelah sedar diri tadi baru kita boleh memperbaiki. Sebab tu sama sebenarnya dalam proses kita ke atas diri kita sendiri, untuk kita baiki diri kita, kita perlu sedar. Baik, sama juga dengan orang lain. Misal dalam dakwah kan, untuk misal kalau kita tengok kawan kita tak solat, kan selalu orang tanya macam mana cara nak tegur dia. Baik, kita perlu tahu nombor satu, untuk memperbaiki, bila kita tahu proses ni, untuk memperbaiki diri, maka kena sedar. Sedar baru kita akan baiki. Kalau tak sedar, kita tak akan baiki. Misal kalau orang kata, tiba-tiba orang cakap dengan kita, awak ni cubalah perbaiki diri sikit. Kita tanya balik, nak baiki apa? Fikir sendiri ya. Kita orang fikir, apa aku nak baiki? Aku tak tahu gitu. Nak baiki apa gitu. Lepas tu setelah sebulan jumpa lagi, dia kata masih macam tu lagi, tak ada baiki-baiki. Nak baiki apa gitu. Fikir sendirilah. Sampai bila-bila kita takkan baiki, sebab kita tak tahu apa kita nak baiki gitu. Jadi sama juga dengan orang lain. Kalau kita tegur dengan dia, awak ni tingkatkanlah iman awak, dia akan question balik, aku nak buat apa nak tingkatkan iman? Aku rasa macam dah okey macam ni, dan apa yang aku kena buat? Jadi dia kena sedar di mana kelompongan amal pada diri dia yang dia perlu perbaiki supaya iman dia bertambah. Jadi kaedah dia, kalau ada kawan tak solat, kita kena kenal pasti dia tu sedar tak benda tu salah. Yang jadi masalah kadang kita buat judgement awal. Dari awal lagi kita dah judge. Takkanlah tak sedar, takkanlah tak tahu. Itu kan judgement. Dan kita kalau dah judgement macam tu, habis. Tak boleh dah nak kita kata nak berhikmah dalam dakwah, tak boleh dah, sebab kita dah buat judgement. Kena ingat, sebagai manusia, bukan kerja kita untuk judge orang. Bukan kerja kita untuk judge orang, sekalipun maksiat orang tu terang-terangan. And judge ataupun kita kata judgement ni menghakimi orang, itu bukan tugas manusia, itu kerja Allah, bukan kerja kita. Jadi hati-hati jangan sampai kita menghakimi orang lain, sebab kita bimbang salah hakim kita, salah dalam kita menghakimi akan mengakibatkan kesan yang buruk ke akhirat nanti. Jadi, dan kita perlu tahu Allah tu maha adil sebagai hakim. Dan kita takkan dapat faham keadilan Allah. Isu kita nak judge orang ada beza. Cara kita berfikir dengan cara kita memikirkan tentang orang itu beza. Kalau cara untuk kita berfikir ke atas diri kita, jangan buat latar belakang hidup kita sebagai alasan. Apa pun keadaannya, kita tetap ada garis panduan apa yang terbaik yang boleh kita buat. Follow garis panduan tu. Jangan bagi alasan apa pun. Kan katalah mak bapak saya tak faham agama, dari kecil duk makan haram, tu yang saya jadi degil. Itu semua alasan. Itu urusan kita dengan diri kita. Kita jangan bina alasan. Tapi dalam urusan kita nak judge orang lain, jangan judge dia gitu. Maksudnya kita mencari alasan-alasan itu untuk kita akhirnya tidak suudzon pada orang. Jadi ada beza tu. Ada beza tentang kita memandang diri kita dengan kita memandang orang lain. Baik, itu memperbaiki diri. Dan kemudian